Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi kita pada kali ini. Didoakan abang-abang dan akak-akak sentiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan sentiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Pokok kelapa, pokok dedalu. Jangan lupa senyum selalu. Bandar Fiji, Bandar Seremban, Raya Haji, Raya Korban. Jadi untuk kali ini, saya akan menyentuh tentang Raya Haji ataupun Aidil Adha, dan yang paling utamanya saya nak sentuh adalah ibadah korban. InsyaAllah tak lama lagi kita akan menerima kehadiran bulan Zulhijjah. Maka pada 10 Zulhijjah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha, atau kita sebut dia sebagai Hari Raya Korban. Dan sempena dengan Aidil Adha ini, maka ada satu ibadah yang tak ada dalam bulan-bulan yang lain, iaitu ibadah korban. Jadi ibadah korban ni, abang-abang dan kakak yang dirahmati Allah, amat-amat dituntut oleh Nabi SAW. Sebab itulah dalam kitab disebut hukumnya sunat muakkad. Dia sunat, tetapi dia muakkad, dituntut. Terutamanya kepada mereka yang banyak duit, yang kaya, yang ada lebihan. Dan sunat yang dituntut ini bukan hanya sekali seumur hidup, ataupun bukan hanya 7 kali. Sebab ada orang pegang, dia kata, buat 7 kali, memadailah. Oh tidak. Yang dituntutkan, yang disunat, muakkadkan ke atas orang-orang kaya, orang-orang yang mampu tadi, apabila tiap-tiap kali datangnya Aidil Adha. Jadi bila kita nak buat ibadah korban, kita wajib mengetahui kafiat dan peraturannya. Yang paling utama sekali, sebaik-baiknya kita tahu apakah tujuan utama kita buat ibadah korban itu. Maka abang-abang dan kak-kak yang dirahmati Allah, di dalam kitab disebut, setiap darah yang menitik dan mengalir daripada haiwan na'am yang disembelih itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan setiap bulu yang tumbuh di badan haiwan na'am yang kita jadikan korban akan menggugurkan dosa-dosa kita yang lain. Jadi kalau berpandukan daripada situ, maka tujuan utama buat ibadah korban adalah untuk menghapuskan dosa. Maknanya kita buat ibadah korban, kita beribadah kepada Allah, kita memohon kepada Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan sememangnya ada sandaran menyebutkan bahawa Nabi SAW juga ada menyebut haiwan na'am yang kita jadikan ibadah korban itu akan menjadi tunggangan kita untuk melintas titian siratul mustaqim pada hari akhirat nanti. Jadi abang-abang dan kak-kak, begitulah besarnya ganjaran untuk orang yang melaksanakan ibadah korban. Dengan syarat, kita melaksanakan ibadah korban itu dengan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang ikhlas. Sebab itulah kita dituntut untuk memilih haiwan-haiwan na'am tadi yang gemuk, yang sehat, yang tidak ada cacat, supaya banyak darahnya yang mengalir, supaya banyak bulu-bulu yang tumbuh di badannya yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau di Malaysia ini, maka haiwan na'am yang biasanya digunakan untuk ibadah korban adalah kerbau dan lembu yang boleh berkongsi. Kadang-kadang ada juga unta. Dan haiwan lain adalah kambing dan biri-biri. Kambing dan biri-biri ini tak boleh berkongsi. Maka dalam bab berkongsi ini juga ada yang kurang jelas tentang perkongsian bagi lembu, kerbau atau unta. Sebab ada yang beranggapan ianya wajib berkongsi. Bukan. Ibadah korban ini sebaik-baiknya kita buat seorang. Walaupun seekor unta, walaupun seekor lembu atau kerbau, seorang.
Kambing dan biri-biri memang kena seorang lah. Sebab, kalau kita orang yang kaya, kita orang yang mampu, kita orang yang banyak duit, dan kita memuhasabah diri, banyak dosa lagi yang masih ada pada kita nak minta ampun. Maka kalau lembu kita buat seorang, maka semua darah yang mengalir, semua bulu yang tumbuh di badan haiwan itu adalah untuk penghapusan dosa kita seorang. Jadi abang-abang dan kak-kak, cuma lembu, kerbau dan unta tadi dibolehkan berkongsi sehingga 7 bahagian. Bukan wajib 7 bahagian. Dibolehkan. Maksudnya di sini, jika kita mampu buat seorang seekor, kita buat seorang. Tak mampu seorang, dibolehkan kongsi berdua. Tak mampu berdua, mungkin mahal, kita dibolehkan kongsi bertiga, dan dibolehkan tadi sehingga 7 bahagian. Lebih daripada 7, tak sah lah ibadah itu. Jadi bagi kita yang banyak duit, yang mampu, yang kaya, kalau kita rasa-rasa kita masih ada dosa, maka lakukanlah sempena dengan Aidil Adha, sempena dengan Hari Raya Haji, kita melaksanakan ibadah korban. Sebab dituntut atas kita pada tiap-tiap kali datangnya Aidil Adha. Jadi abang-abang dan kak-kak yang dirahmati Allah, apabila kita nak melaksanakan ibadah korban, sebagaimana saya sebut di awal tadi, kita kena suci hati, bersih hati, ikhlas. Sebab terdapat juga kawan-kawan kita yang nak melaksanakan ibadah korban, maka di dalam kepalanya sudah terbayangkan daging korban itu. Walhal daging korban itu, kalau mengikut hukum asalnya, adalah hak fakir miskin. Sebab itulah, salah satu syarat utama ibadah korban untuk sah ibadah itu adalah disedekahkan daging korban tadi kepada fakir miskin. Dalam kitab Sabilul Mu'tadin disebut, syarat sah ibadah korban iaitu mensedekahkan daging korban yang mentah lagi basah, sekurang-kurangnya dia kata seketui, ibarat kerja 1 kilo, kepada fakir miskin. Itu syarat sah. Ayatnya disebut daging yang mentah. Mentah ni maksudnya yang belum dimasak. Kemudian daging yang masih basah, iaitu yang baru. Maknanya selepas sembelih, yang paling utama dibuat dulu adalah mensedekahkan daging tadi yang masih lagi mentah, belum dimasak, yang masih lagi basah, yang baru, kepada fakir miskin. Syarat sahnya sekurang-kurangnya dikata seketui. Tetapi yang paling baik ibadah korban, mensedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Itu yang paling baik. Cuma disebutkan sunat untuk tuan korban makan sedikit. Sedikit ni maknanya lebih kurang sekali makanlah. Dan yang paling afdalnya pula adalah anggota-anggota dalaman haiwan itu, seperti hatinya, limpanya dan sebagainya. Yang lain itu sedekah. Sedekah ni maknanya menyampaikan hanya pada fakir miskin. Itu yang paling baik. Tetapi dibolehkan 1/3 daripada bahagian ibadah itu hadiah. Hadiah ni maksudnya menyampaikan kepada yang bukan fakir miskin, 2/3 kepada fakir miskin. Malah darjat yang lebih rendah sikit, masih lagi dibolehkan 1/3 tuan korban ambil, 1/3 hadiah, dan 1/3 lagi adalah sedekah. Itu adalah darjat yang paling rendah. Tapi kalau kita mampu, kita ikhlas, kita sedekahlah semuanya. Buangkanlah perasaan, keinginan nafsu kita kepada daging korban. Sebab daging korban ini sebenarnya adalah untuk fakir miskin. Itu sebab tujuan utama buat ibadah korban, menyembelih haiwan na'am, untuk membantu fakir miskin di kawasan kita, untuk menikmati, merasai nikmatnya makan dan menerima daging haiwan-haiwan yang kita dibolehkan untuk makan. Sama ada daging lembu, daging kerbau atau kambing. Jadi untuk kambing memang tak boleh kongsi. Dia hanya seorang je. Tapi untuk lembu, kerbau dan juga unta, dibolehkan berkongsi sehingga 7. Jika kita rasa kita ni banyak duit, kita ni orang kaya, kita ni orang yang mampu, ada lebihan,
Dan bila muhasabah diri, masih ada lagi dosa-dosa kita yang mungkin belum terampun. Maka lakukanlah ibadah korban, salah satu kaedah untuk kita memohon kepada Allah agar kita diampunkan dosa-dosa kita. Jadi abang-abang dan kak-kak yang dirahmati Allah, sebab itulah disebutkan dalam kitab, bagi orang yang nak melaksanakan ibadah korban, maka bermulai 1 Zulhijjah sehinggalah hari sembelih. Sama ada sembelihnya pada 10 Zulhijjah selepas sembahyang raya. Sebab waktu sembelih ni mulai daripada selepas sembahyang raya sehinggalah hari ketiga tasyrik, iaitu hari ke-13 Zulhijjah waktu asar. Itu waktu dia, tempoh dia. Jadi daripada 1 Zulhijjah sehinggalah waktu sembelih, maka bagi tuan korban, iaitu kita yang masuk dan melaksanakan ibadah korban, maka dituntut untuk kita memelihara badan kita ini, jangan buang apa-apa yang ada di badan kita yang asih. Disebut dalam kitab, hukumnya makruh. Kita kerat rambut, kita andam misai, kita potong kuku daripada 1 Zulhijjah sehinggalah hari sembelih bagi orang yang buat ibadah korban. Orang yang tak buat ibadah korban tak ada masalah. Maka disebutkan bahawa kalau kita kerat, kita potong untuk rugi. Sebab itu dia kata makruh. Kerana daripada 1 Zulhijjah sehingga waktu sembelih, maka semua yang ada di badan kita ini yang asal, rambut kita, hidung kita, bulu hidung kita, janggut kita, bulu rumah kita, semuanya akan memohon kepada Allah untuk keampunan tuan tubuh mereka yang melaksanakan ibadah korban. Jadi kalaulah ditakdirkan kita dah terasa tak selesa sangat, maka buanglah. Macam kuku kita dah terpanjang sangat, tak selesa sangat, mengganggu kita dalam kehidupan harian, maka boleh dibuang, tidak berdosa. Tapi jika mampu, tunggu sekejap. Selepasnya sembelih, maka bolehlah kita buang. Sebab kalau kita buang sebelum sembelih, rugi. Semua yang ada di badan tadi disebutkan, minta ampun kepada Allah bagi pihak kita, orang yang melaksanakan ibadah korban. Maka itulah untuk kali ini. Diharap apa yang saya jelaskan tadi sedikit sebanyak dapat difahami, terutama kepada mereka-mereka yang akan melaksanakan ibadah korban sempena dengan Aidil Adha pada kali ini. Jumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.